Malaysia Nasional Rapat. Saya Hanim Muhyiddin. Dan saya Ivan To. Seperti biasa, berikut paparan utama Rabu 17 Mei 2017. 6 pegawai polis direman 6 hari. Pemaju Induk Bandar Malaysia, keputusan muktamad menjelang 14 Julai ini. Baiklah, sebelum ke berita utama, berikut harga mingguan baharu petrol dan diesel yang berkuasa tengah malam ini. Enam pegawai polis yang bertugas di Melaka direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan kegiatan mengutip wang perlindungan daripada pengusaha pusat judi haram dan rumah urut di beberapa lokasi sekitar negeri itu. Mahkamah Magistrate Putrajaya turut mengeluarkan perintah reman bagi tempoh yang sama untuk 3 orang awam berkaitan kes yang sama selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Petang tadi, Magistrate Muhammad Safwan mengeluarkan perintah reman terhadap 3 pegawai polis. Mereka ialah 2 pegawai polis kanan dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah dan IPD Jasin, masing-masing berpangkat ACP dan DSP. Manakala seorang lagi berpangkat inspektor dari sebuah Ibu Pejabat Polis Daerah. Terdahulu pada 11 pagi, Magistrate memerintahkan 3 pegawai polis dan 3 orang awam direman 6 hari sehingga 22 Mei bagi membolehkan siasatan dijalankan. 3 pegawai polis itu terdiri daripada 2 pegawai berpangkat Assistant Superintendent ASP yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka. Seorang lagi berpangkat inspektor dari sebuah Ibu Pejabat Polis Daerah. Kesemua 9 suspek direman untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009. Blue Whale Challenge, permainan dalam talian terbaru itu tidak dibenarkan di negara ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari menegaskan pihak kementerian sentiasa berwaspada dan akan melakukan pemantauan berterusan terhadap permainan tersebut yang menimbulkan kebimbangan ibu bapa di seluruh dunia selepas kes bunuh diri seorang remaja berusia 16 tahun di Rusia dikaitkan dengan permainan itu. Ya, meski ada laporan bahawa ia dikesan di Rusia, namun setakat ini tiada insiden serupa dilaporkan pada lawan sosial di Malaysia. Kita tidak ada maklumat yang mengatakan boleh diakses di sini. Dan kita memang tak benarkanlah kalau boleh benda-benda yang tidak. Seperti mana dulu Pokemon Go. Remember? There was one time a big issue about this Pokemon Go, kan? So itu yang saya nyatakan, lebih baik berfaedah kita gunakan aplikasi itu untuk upload gambar-gambar ataupun mainan-mainan lain. Menurut beliau, cabaran berbentuk permainan itu dikatakan mengajak pemain khususnya remaja untuk melakukan beberapa tugasan yang diberikan oleh pencabar yang tidak dikenali dalam masa 50 hari sebelum mereka akhirnya membunuh diri. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Pusat Internet 1 Malaysia PI1M di Bedong Gurun, Kedah. Susulan laporan polis oleh seorang pekerja ladang yang mendakwa melihat 5 lelaki berseluar celoreng dan bersenjata api berhampiran sebatang sungai di ladang sawit Felda Sabak 2 Cendrawasih dekat Lahad Datu Sabah Isnin lalu. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid berkata setakat ini tiada tangkapan yang boleh dikaitkan dengan laporan itu. Juga tiada bukti diperoleh mengenai perkara berkenaan. Tinjauan kami mendapati kira-kira 7 km sebelum ke lokasi berkenaan, kini dikawal ketat anggota keselamatan.
Orang awam serta pihak tidak berkaitan tidak dibenarkan masuk. Di Anjung Teduh Felda Sahabat 2 pula, keadaan sekeliling tenang dan penduduk menjalankan aktiviti harian seperti biasa kerana yakin dengan kawalan pihak keselamatan. Sementara itu, Adun Lahad Datuk Yusof Abdal meminta penduduk di daerah itu tidak cepat melatah apabila menerima cerita-cerita tidak betul yang sengaja ditokok tambah dan dikaitkan dengan laporan pekerja ladang tersebut. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din pula berkata pihaknya pernah menerima laporan mengenai terdapat sekumpulan bersenjata di Lak Datu sebelum ini, namun laporan berkenaan kemudiannya didapati palsu. Menurutnya, beliau sendiri telah menerima satu panggilan telefon mengatakan terdapat kumpulan bersenjata di Lahad Datu lebih 2 bulan lepas. Ya, bagaimanapun beliau menegaskan pihaknya tidak mengambil mudah mengenai laporan terbaru oleh pekerja ladang itu dan telah menjalankan siasatan dan risikan. Namun belum menemui sebarang bukti berhubung dakwaan berkenaan. Pada masa sama, beliau meminta agar orang ramai segera melaporkan kepada pihak polis mengenai sebarang pergerakan kumpulan yang mencurigakan di kawasan masing-masing. Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Siriga Abdullah dilantik sebagai pengerusi TRS City dan Bandar Malaysia. Ia diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan hari ini. Tan Sri Dr. Irwan Siriga akan mengetahui pasukan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dan menjana pendapatan bagi baki aset hartanah 1MDB itu. Datuk Seri Najib berkata bagi memastikan negara dan rakyat mendapat manfaat sebanyak mungkin, Kementerian Kewangan akan mengekalkan pemilikan 100% Bandar Malaysia. Dengan perkembangan itu, kerja-kerja jawatan kuasa budiman yang ditubuh pada 2015 untuk menyelia program rasionalisasi 1MDB ditamatkan. Tegas Perdana Menteri, penamatan perjanjian sebelum ini adalah muktamad. Proses pemilihan untuk pemaju induk akan melibatkan kriteria ketat bagi memastikan tawaran yang mempunyai nilai tertinggi diperoleh. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Siriga dalam kenyataannya pula memaklumkan keputusan muktamad mengenai pemaju induk Bandar Malaysia akan diputuskan TRS City menjelang 14 Julai ini. Permohonan bagi proses permintaan untuk cadangan RFP yang bermula serta-merta akan dibuka sehingga 30 Jun. Beliau juga menjemput semua pihak menyertai proses itu dalam syarat mereka boleh memenuhi kriteria yang ketat ini termasuk track record yang terbukti, kelajuan penyampaian, penciptaan kandungan dan keupayaan keuangan untuk menyempurnakan projek itu. Tan Sri Irwan juga komited memastikan pembangunan Bandar Malaysia mengubah lanskap ibu kota dan memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat dan negara. Baik, sesi Dialog Transformasi Nasional TN50 Perdana Menteri bersama penggiat seni malam ini menghimpunkan kira-kira 300 penggiat seni termasuk mereka yang bekerja di belakang tabir. Dan program Jurung kali ini bagi mendengar aspirasi, harapan dan maklum balas mereka bagi menambah baik industri hiburan tanah air. Okey, untuk mengetahui perkembangan awalnya, kita berlintas langsung bersama Syamira di Sri Perdana Putrajaya. Syamira? Terima kasih Ivan dan Hanim di Angkasa Puri. TN50 yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dan dicetuskan dalam bajet 2017 merupakan satu gagasan baharu Malaysia menjelang tahun 2050 dan ia merupakan kesinambungan daripada Wawasan 2020 dan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk meneruskan rencana memaju negara untuk 30 tahun yang akan datang. Dan untuk setakat ini, TN50 sesi dialog telah pun diadakan bersama para belia pada Januari lalu, diikuti dengan kumpulan-kumpulan yang lain dan kini sesi dialog TN50 diadakan bersama penggiat seni tanah air, baik pelakon ataupun penyanyi maupun pengarah muzik ataupun pengarah filem. Okey, kita mendapat isu
Kilauan glamour yang mereka nikmati bukan hanya bak permata nilam tapi merupakan komoditi berharga pada negara, dan industri seni kreatif bukan saja semata-mata mendorong kepada hiburan, malah mereka dapat menjadi duta untuk mempromosikan negara. Dan seperti mana yang saya boleh lihat daripada petang tadi, ramai artis yang datang memeriahkan TN50 sesi dialog, terdiri daripada artis yang daripada era yang berbeza, dan antara artis yang hadir ialah senioriti senior Datuk Rosnani Jamil yang kini berusia 81 tahun tetapi masih gagah mengarah filem. Dan diharapkan agar TN50 ini penggiat seni bijak menggunakan platform agar PM lebih jelas memahami kehendak golongan itu supaya inspirasi yang mahu dibawa dalam visi TN50 itu selari. Dan harus diingatkan bahawa dunia hiburan sentiasa berubah mengikut selera peminat. Cuma apakah dunia hiburan ini akan terus berubah menjelang tahun 2050 ataupun masih berada di takuk yang lama? Dan justru persatuan swasta dan juga kerajaan menganugerahkan pelbagai anugerah kepada para penggiat seni tanah air untuk menyuntik semangat penggiat seni untuk bekerja merentasi sempadan. Dan difahamkan juga saudara, antara pemimpin persatuan yang datang ke TN50 sesi dialog ini termasuklah Presiden Seniman Malaysia Zack Zaidi, Presiden Yayasan Artis 1 Malaysia Datuk DJ Dev, dan beberapa nama lain. Dan sudah semestinya para presiden akan menggunakan sesi dialog itu untuk menunjukkan karisma dan juga misi mereka tersendiri. Dan tidak salah sekiranya ahli ataupun artis biasa mencelak untuk bertanyakan soalan ataupun memberi satu cadangan bernas untuk PM, kerana apa yang difikirkan pemimpin persatuan tidak semestinya selari dengan apa yang terbuku di hati mereka. Saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan setakat ini. Kita kembali kepada Ivan dan Hanim di Angkasa Puri. Silakan. Mengaku salah. Besok kembali. Persatuan Bank-Bank Malaysia ABM menyangkal dakwaan yang tular di media sosial kononnya berlaku gangguan perbankan dalam talian serta perkhidmatan ATM disebabkan serangan ransomware. Bank-bank ahli ABM mengesahkan semua perkhidmatan perbankan dalam talian serta ATM beroperasi seperti biasa. Ya, dalam satu kenyataan, ABM menegaskan meskipun terdapat beberapa ATM yang tergendala, namun ia disebabkan isu-isu penyelenggaraan biasa. Industri perbankan komersial katanya melihat isu keselamatan cyber ini secara serius dan sentiasa berhati-hati dalam menguruskan risiko berkaitan. Usaha telah dibuat secara berterusan untuk memastikan langkah kawalan yang perlu dan terbaik dilaksanakan, termasuk mekanisme semak dan imbang dengan pemantauan transaksi tepat pada masa dijalankan. Tiga lelaki hari ini mengaku bersalah berbogel semasa menyertai kem motivasi di sebuah pusat peranginan di Bentong Januari lalu. Masing-masing didenda RM1,500 oleh Mahkamah Magistrate Bentong. Semua tertuduh berumur antara 19 dan 23 tahun, majoritinya pelajar kolej swasta. 5 lagi peserta kem motivasi itu didenda RM1,500 seorang selepas mengaku bersalah bersubahat melakukan perbuatan lucah di tempat tersebut. Dalam pada itu, 5 fasilitator kem motivasi itu didenda sebanyak RM3,000 seorang dan dipenjara sebulan bermula tarikh ditangkap pada 22 Januari lalu. Jun ini ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes seorang jurujual yang didakwa memandu secara melulu dan menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal pada 18 Februari lalu. Magistrate Siti Hajar Ali menetapkan tarikh itu selepas membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk meneliti dokumen yang diserahkan pihak pendakwaan. Dalam prosiding di Mahkamah Magistrate Trafik Johor Bahru hari ini, pengarah pendakwaan negeri Roslan Makno mencadangkan seramai 39 saksi dipanggil pada perbicaraan nanti. Peguam tertuduh Bustaman Menon Abdul Hamid Menon pula mengesahkan sudah menerima dokumen daripada pihak pendakwaan namun memerlukan masa untuk menelitinya. 28 Mac lalu, jurujual Sam Kateng, 22 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun dan denda sehingga RM20,000.
Di Sarawak, 4 bot nelayan bersama 30 awak-awak dan tekong warga asing ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti menangkap ikan secara haram dalam kawasan perairan negara di kedudukan kira-kira 85 batu nautika dari Tanjung Sirik dekat Bintulu Ahad lalu. Setiap bot itu yang disita dianggarkan bernilai 6 juta ringgit, manakala ikan yang dirampas itu dianggar sekitar lebih RM72,000. Pengarah Maritim Wilayah Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Ismaili Bujang Pit berkata, awak-awak bersama tekong dipercayai warga Vietnam berumur antara 17 dan 50 tahun, menyamar sebagai bot nelayan tempatan dengan mengibar bendera Malaysia dan didapati membawa kira-kira 9 tan ikan pelbagai jenis. Menurut beliau, selain jumlah tangkapan nelayan asing yang agak besar, kes kemasukan nelayan asing di Sarawak juga dilihat amat serius kerana mereka dilihat semakin berani menangkap ikan di kawasan yang amat dekat dengan pantai negara. Siasatan mendapati kebanyakan bot asing yang tiba sebenarnya dibawa masuk atau didalangi syarikat tempatan. Dua beranak warga Australia maut manakala dua lagi cedera dalam satu kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 3.6 Lebuh Raya Iskandar Sultan Iskandar Puteri, Johor. Kemalangan berlaku kira-kira pukul 12.52 tengah hari tadi. Ketua Polis Iskandar Puteri Superintendent Nur Hashim Mohamad berkata kereta dipandu mangsa yang Michael Troy Justin 45 tahun terbabas dan melanggar besi penghadang jalan. Sebelum masuk ke laluan bertentangan, mangsa kemudian melanggar sebuah kereta namun pemandu dan penumpang kenderaan itu hanya cedera ringan. Mangsa dan anaknya yang Michael Jai Geoffrey Roy 4 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 berkenan ke Majlis Perasmian Bangunan Baru Pusat Pengajian Islam Oxford OCIS di London. Keberangkatan tiba baginda disambut pengerusi bersama lembaga pemenang amanah pusat tersebut, Putera Turki Al-Faisal, yang juga pengarah penyelidikan dan pengajian Islam Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi serta pengarah OCIS Dr. Farhan Nizami. OCIS turut dilengkapi dengan perpustakaan Kuwait, Auditorium Malaysia dan bilik mewah Bahrain. Auditorium Malaysia yang mampu menampung sekitar 200 orang dihias dengan motif ukiran bercirikan seni Islam. Rekaan pakar ukir terkenal dari seni ukir Bakawali Terengganu, Nohaiza Nordin. Malaysia merupakan salah satu penyumbang bersama dengan beberapa negara Islam yang lain bagi pembinaan bangunan baharu dengan sumbangan sebanyak 12 juta ringgit khususnya bagi pembinaan auditorium ini. Peranan pusat ini agak penting. Pertama, dia mempunyai resources ataupun kemampuan untuk membuat kajian akademik dan juga dalam pada itu pusat ini juga telah menjalin banyak hubungan dengan institusi-institusi yang lain. Jadi membolehkan dia mempunyai kemampuan untuk menangani isu-isu yang bangkit, tetapi dari segi menyampaikan nasihat sajalah. Kerana kita tidak terbabit di dalam mana-mana pergolakan secara fizikal. Bangunan OCIS dirasmikan Prince of Wales Putera Charles dengan dihadiri jemputan kenamaan. Keadaan kesihatan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dilaporkan bertambah baik selepas 24 jam pertama tempoh kritikal berlalu susulan pembedahan penggantian injap jantung. Beliau menjalani pembedahan itu di Institut Jantung Negara IJN semalam. Setiausaha politiknya Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata Presiden PAS itu sudah boleh menjamah makanan lembut. Lawatan pada masa ini bagaimanapun terhad untuk keluarga terdekat. Datuk Seri Abdul Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan kesihatan beliau. Bekas naib kerusi DAP Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim meminta penasihat DAP Lim Kik Siang menyahut pelawaannya untuk mengadakan debat mengenai dasar dan pemerintahan diktator yang menjadi asas perjuangan parti itu. Pelawaan itu dikemukakan sejak 4 April lalu. Rakyat yang mengundi Parti Pembangkang pada pilihan raya umum lalu jelasnya juga telah menyedari bahawa mereka telah melakukan keputusan salah
terhadap Pakatan Pembangkang. Ia berikutan tindakan POS yang memutuskan hubungan politik dengan PKR yang sebelum ini merupakan rakan sekutu bersama DAP. They can see what do you get out of going in that way, in that fashion, to support an opposition that is, going on crutches, fighting every day. There's no unity. Is this the kind of people that you expect to lead this country? Masih bersama Nasional 8, ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit dijangka meningkat melebihi 70 bilion ringgit tahun ini. Dan unjuran itu dibuat berdasarkan komitmen terbaru China untuk meningkatkan import minyak sawit serta produk berasaskan sawit dari Malaysia. Ya, menurut Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Masiew Keong, ekspor komoditi itu ke China melonjak 69% menjadi 2.2 bilion ringgit pada suku pertama tahun ini. Produk industri huluan seperti pharmaceutical, seperti oleochemical, itulah di mana bagi saya dapat keuntungan lebih lah. So arah ke depan kita hendak lebih kepada industri huluan, downstream industry. Dia bercakap pada sidang media bersempena sambutan 100 tahun industri sawit esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Ma berkata kerajaan akan menggesa Parlimen Eropah mengubah keputusannya meluluskan resolusi tunggal mensyaratkan hanya minyak sawit dihasilkan secara lestari boleh memasuki pasaran Kesatuan Eropah EU. Perkara itu yang sepatutnya dibawa kepada ahli Parlimen EU bulan ini ditunda ke bulan depan serta dijangka disuarakan bersama Indonesia. Cradle Funds yang berhad menyasarkan 25 syarikat permulaan baharu bakal menerima manfaat daripada produk pelaburan Cradle Investment Program 300 atau CIP 300 tahun ini. Produk geran baharu tersebut menyediakan khidmat sokongan kewangan dan nilai tambah sehingga RM300,000 bagi setiap syarikat berasaskan teknologi inovatif untuk memulakan perniagaan. Ketua Pegawai Eksekutif Cradle, Nazrin Hassan berkata 60% daripada RM300,000 diperuntukkan untuk kos pengkomersilan, manakala selebihnya untuk kos pembangunan produk. Pengenalan CIP 300 sejajar hasrat penyelia dana teknologi di bawah Kementerian Kewangan itu untuk merombak produk geran sebelum ini, iaitu CIP Catalyst dan CIP 500. Going forward under the new product, what we wanted was basically a stronger, more structured coaching and mentoring over the duration of the funding. Because what we find is that in order to make the spending more effective, the implementation period is crucial. If they're spending on the wrong things or in the wrong way or at the wrong timing, you can actually dilute the impact of the funding. I guess if we were honest about it, CIP 300 terbuka kepada syarikat yang beroperasi kurang dari tempoh 3 tahun. Ia merangkumi sektor berasaskan ICT dan bukan ICT, sektor berasaskan teknologi seperti semikonduktor, sains kehidupan dan teknologi bersih. Pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan sememangnya terkenal dengan penghasilan produk berinovasi, kreatif serta berkualiti. Namun produk itu masih belum dapat menembusi pasaran global secara meluas, terutamanya kalangan negara ASEAN. Bagi meluaskan lagi promosi produk PKS tempatan di pasaran luar negara, sebuah syarikat konsultansi perniagaan tempatan Asham Property and Business Consultancy dengan kerjasama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI bakal menganjurkan program Nusakraf 2017. Ia bakal berlangsung pada 19 hingga 23 Mei ini di Ibu Negara.
dengan penyertaan kira-kira 50 usahawan dari Malaysia dan Indonesia. Program itu juga dilihat dapat mengukuhkan lagi jenama, mewujudkan padanan perniagaan serta meningkatkan pendapatan para pengusaha. KKLW dan juga kita pernah berbincang dengan Matrix yang mana Matrix sendiri mempunyai ruang yang paling besar untuk membawa pemeluang-pemeluang kita untuk keluar sebab Matrix sendiri dan untuk ekspor kan. Jadi bila kita berbincang dengan Matrix kata insya-Allah di masa hadapan kita boleh bersatu untuk Nusa Craft. Pelbagai produk PKS Malaysia dan Indonesia akan dijual sepanjang program Nusa Craft 2017, antaranya kraft tangan, pakaian, makanan dan minuman. Misi kita adalah untuk membawa produk-produk Indonesia ke Malaysia, demikian juga pengusaha-usahawan produk Malaysia diperkenalkan di dalam satu wadah IPM Nusa Craft ini. Jadi itu tujuan kita utamanya, tapi tapi kita juga menyediakan business matching, menyediakan ada beberapa buyer yang sudah menghubungi kita untuk membuat satu business matching dengan kami. Mudah-mudahan tercapailah. Turut akan diadakan pertunjukan fashion, demonstrasi masakan dan persembahan kebudayaan kedua-dua negara. Pertemuan Malaysia dengan Korea Utara ditangguh lagi. Romero, senjata baru Tok Gajah untuk benam Lang Merah. Perlawanan pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2019 antara Korea Utara dan Malaysia yang dijadualkan pada 8 Jun ini di Pyongyang ditangguhkan sekali lagi ke satu tarikh yang lain. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dalam kenyataannya hari ini menyebut keputusan penangguhan dibuat berikutan ketegangan diplomatik antara kedua-dua negara. Jelas kenyataan itu lagi, tarikh baru bagi perlawanan tersebut ialah pada Khamis 5 Oktober 2017. Tarikh baru itu dipilih berdasarkan kesesuaian kalender Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Penangguhan tersebut merupakan yang kedua selepas perlawanan asal 28 Mac dijadualkan semula kepada 8 Jun ini. AFC terpaksa mengambil kira faktor keselamatan berikutan situasi semasa di ibu negara Korea Utara ketika ini. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM menyokong penuh keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melantik Nilo Winggada sebagai Ketua Jurulatih Kebangsaan yang baharu. Presiden PFAM Hairudin Omar berkata jurulatih baru yang dikenali sebagai The Professor itu diharap turut memberi peluang kepada pemain-pemain muda yang dianggap aset negara. So, saya percaya kemasukan jurulatih daripada Portugal ini dapat membantu meningkatkan prestasi pasukan kebangsaan. Cuma jangan kita lupa yang penting perkembangan pemain muda haruslah jangan dilupakan lah. So, kerana pemain muda adalah aset untuk pasukan kebangsaan di masa hadapan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Izham Ismail turut senada yakin Nilo Winggada mampu membawa perubahan positif dalam skuad Harimau Malaya. Karakter-karakter sebegini perlu untuk membawa pasukan kebangsaan ke peringkat yang lebih tinggi, dan saya rasa pastinya kita terganti-nantilah sentuhan yang akan dibuat oleh jurulatih baru kita, dan saya harap kita semua dapat menyokong jurulatih baru kita. Mereka ditemui pada majlis undian Karnival Bola Sepak Media di Stadium Panasonic Shah Alam. Mengenai karnival ini, 16 pasukan media sukan negara termasuk 4 pasukan penaja menyertai kejohanan julung kali diadakan yang bakal berlangsung Ahad ini. Dan ini pula menjelang saingan bola sepak final Piala FA pertemuan Kedah dan Pahang di Stadium Shah Alam. Skuad kendalian Dollah Saleh mendapat suntikan semangat apabila bekas pemain Boca Juniors 2 Yamil Romero 21 tahun sah bersama Pahang
dan dibenarkan FMLLP untuk beraksi pada final. Yame Jorge Gonzalo Romero, pemain kelahiran Argentina, merupakan pemain tengah. Romero, pemain kaki kanan berketinggian 1.8 meter, sebelum ini beraksi untuk klub terkemuka Argentina, Boca Juniors 2 dalam Liga Primera B Nacional dan juga pernah beraksi untuk klub CA Juventus. Melalui surat rasmi FMLLP, Yame Romero akan menggantikan penyerang Pahang DK Shenedo Bright Enzedo untuk menyarung jersey nombor 10. Namun persoalannya di sini, adakah kehadiran Yame Romero satu kelebihan atau tidak? Kerana pemain ini perlu menyesuaikan diri baik dari segi corak permainan dan cuaca Malaysia dalam jangka waktu yang amat singkat. Manakala final hanya berbaki 4 hari sahaja lagi. Sementara itu, bekas pemain bola sepak kebangsaan Hairudin Omar meramalkan perlawanan akhir Piala FA Sabtu ini bakal berlangsung sengit sehingga ke masa tambahan. Beliau yang lebih dikenali sebagai Haio menjangkakan Pahang berkelebihan berdasarkan skuad Tok Gajah memiliki senjata baharu. So inilah senjata sulit kepada Pahang jika pemain tersebut dapat diturunkan, kerana saya pasti pasukan Kedah masih lagi tidak mengetahui apa kelebihan pemain baru ini. Saya rasa Pahang dapat menggunakan senjata sulit yang mereka miliki sekarang. Haio ditemui pada majlis undian Karnival Bola Sepak Media di Shah Alam. Baik, di kamp Kedah pula, ganjaran RM20,000 menanti setiap pemain dan pegawai sekiranya Lang Merah muncul juara Piala FA. Ganjaran pembakar semangat itu diumumkan Menteri Besar Kedah dan juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Saya dah jual imbuhan sedikit untuk nak bagi semangat ni. Kalau piala ni menang, kita akan bagi tiap-tiap player ni imbuhan sebanyak RM20,000 satu orang. Itu permulaan yang kita ni dululah. Beliau meninjau sesi latihan skuad Lang Merah di Stadium Darul Aman petang tadi dan berharap para pemain akan menampilkan aksi terbaik menentang Pahang sekaligus menghadiahkan kemenangan kepada seluruh rakyat Kedah. Kedah berpeluang cerah untuk berangkul kejuaraan trofi Piala FA buat kali keempat selepas melakukannya pada tahun 1996, 2007 dan 2008. Perkembangan seterusnya, Malaysia terus mempamerkan aksi terbaik pada kejohanan Rugby Asia ARC 2017 Division 1 selepas menewaskan Filipina 48 di Padang Ipoh, Perak petang tadi. Keputusan itu sekaligus berjaya menebus kekecewaan pasukan negara yang tewas kepada Filipina pada perlawanan pertama kejohanan sama tahun lalu. Malaysia yang berada di ranking ke-54 dunia kini menduduki tangga teratas kejohanan selepas mengutip 10 mata diikuti Sri Lanka, Emirat Arab Bersatu, UAE dan Filipina. Skuad bimbingan Lee Yock Fah bermula cemerlang apabila mendahului 25-3 di babak pertama. Bersambung babak kedua, Malaysia memperoleh penalti dan berjaya disempurnakan Noruddin Wan Muhammad Ashraf sebelum pelawat menambah 5 mata menerusi try Conveni Justin. Pasukan negara terus mengukuhkan kedudukan dengan 2 try oleh Jamaluddin Muhammad Aiman dan Krishnan Dineshvan serta conversion Kamsul Muhammad Amirul Akil sekaligus memberi kemenangan bergaya kepada Malaysia. Perlawanan berakhir Malaysia akan menentang Sri Lanka Sabtu ini. Sukan lawan pedang menyasarkan sekurang-kurangnya menghadiahkan sebutir emas buat negara pada Tamasya Sukan CKL 2017 nanti. Walaupun saingan hebat dijangka diterima daripada Singapura dan Vietnam, namun kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menghasilkan kilauan emas buat atlet negara. Keyakinan itu disuarakan pengurus pasukan lawan pedang negara Moira Tan yang melihat potensi anak-anak buah khususnya Joshua Ko Ije dalam acara Epe dan Natasha Ezra Abu Bakar dalam acara Foil.
Bercakap dalam sidang media di Bukit Jalil, Moira berkata selain prestasi semasa, mereka turut berpengalaman beraksi dalam 3 edisi Sukan C. Tetapi diharap untuk SEA Games ini mereka akan menunjuk kekuatan dan persediaan yang sangat tinggi, dan mereka juga telah dieksposkan di luar negara. Joshua baru balik dari Paris. Joshua pernah meraih emas di Sukan C Indonesia pada 2011 manakala Natasha gangsa pada edisi yang sama. Namun ketika di Singapura 2 tahun lalu, kedua-duanya tersingkir pada suku akhir. Kedua-dua mereka akan ke Korea Selatan hujung bulan ini untuk menjalani latihan di sana selama 2 bulan dan mereka juga akan turut menyertai kejohanan lawan pedang Asia di Hong Kong pertengahan Jun depan. Serangan virus ransomware WannaCry di Malaysia terkawal. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Medias Tarab meminta orang ramai agar tidak panik dan mempercayai mesej yang tular di laman sesawang ketika ini. Setakat ini hanya 2 laporan diterima pihak cyber security berkaitan virus berkenaan, iaitu daripada organisasi swasta dan institusi pendidikan. Pengguna dinasihatkan agar sentiasa berwaspada ketika menggunakan laman sesawang, terutama apabila menekan sebarang pautan di media sosial. Pautan tersebut termasuk imej atau video di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter atau aplikasi lain. Jelas beliau, jangkitan virus tersebut kebanyakannya berpunca daripada aplikasi berkenaan serta kealpaan pengguna internet. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama dengan Cyber Security Malaysia, kita akan terus berusaha untuk memastikan supaya ruang cyber negara sentiasa selamat dari apa juga serangan dalam dan ancaman cyber. Ya. Baik, sambutan Hari Guru tahun ini cukup bermakna bagi bekas pelajar tahun 1987 Sekolah Menengah Tengku Ampuan Jemaah Klang STAJ kerana ia turut diadakan sempena sambutan Jubli Emas sekolah berkenaan. Selain menghargai jasa guru-guru sekolah berkenaan, ia juga menjadi contoh kepada generasi kini untuk terus berbakti kepada guru dan sekolah meskipun telah lama meninggalkannya. Laporan Dian Fatihah Maknoh. STAJ mula beroperasi pada tahun 1967. Sepanjang 50 tahun usianya, ia telah menyaksikan pelbagai kejayaan dilakar. Sehingga kini, STAJ mempunyai ahli alumninya lebih 50,000 orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Antaranya penyanyi Faziah Latif dan Rahim Sepatu. Menurut pengerusi alumni STAJ Ahmad Mansur Sa Abu Hassan, ini merupakan salah satu usaha bagi menghimpunkan bekas-bekas pelajar STAJ bagi turut sama menyumbang kepada pembangunan sekolah. Tapi alumni mempunyai tempoh yang panjang daripada mereka tamat sekolah sampailah mereka ada sampai bila-bila masa. Sebab tu kita nak tunjulkan inilah yang idealisme ataupun new paradigma yang kita nak war-warkan kepada masyarakat, bahawa alumni seperti di negara maju, alumni menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi penggerak kepada pembangunan sekolah itu sendiri. Saya sangat teruja sangat sebab dulu tak ada benda-benda macam ni kan. Jadi sekarang kita dah membangkitkan untuk semangat sekolah tu. Untuk kita, walaupun kita dah keluar daripada sekolah, tapi kita masih lagi mengingati tempat kita timbul ilmu dan ingat pada cikgu-cikgu yang ada. Saya ingin mengucapkan dan merakamkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah banyak berjasa dan berkorban kepada saya dan juga rakan-rakan yang membimbing saya sehingga saya berjaya di tahap ini. Dan saya percaya bahawa jasa kamu guru tidak akan kami lupa sehingga akhir hayat. Kita mengharapkan menjadi contoh kepada generasi pada masa sekarang ni untuk berbakti semula kepada sekolah setelah mereka keluar daripada sekolah ni. Balik semula kepada sekolah, memberi sumbangan di atas kepakaran yang mereka ada. Bagi pelajar sekolah STAJ ini sendiri, mereka menghargai usaha alumni STAJ yang sudi menganjurkan program untuk diraikan bersama. Saya rasa gembira dengan bangga sebab saya dapat jumpa batch-batch yang lama-lama, yang bertahun-tahun, dan saya rasa diorang masih sayang lagi kat sekolah ni. Jadi saya rasa serta nanti juga saya boleh jadi alumni macam diorang.
Sebagai seorang pelajar, saya gembira sebab bekas-bekas pelajar datang sekolah ni. Lepas tu, bukan senang Lepas tu, dia meraihkan guru-guru ni semua. Sambutan khas seperti ini merupakan satu pengiktirafan terhadap perjuangan seorang guru dan dia merupakan sambutan yang seharusnya diingati bersama. Dan diharapkan program seperti ini akan terus dijadikan contoh kepada seorang insan yang telah bergelar pelajar dan ia sebagai menghargai jasa dan pengorbanan seorang guru. Laporan Dian Fatia Makno untuk Berita RTM. Nasional 8 edisi 17 Mei berakhir di sini bagi memberi laluan kepada secara langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1438 Hijrah. Dan menutup paparan malam ini, saksikan sekitar pameran robotik di Paris melibatkan lebih 160 pempamer dari 19 buah negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia, saksikan.